Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ulasan hangat pada malam ini ialah, adakah Hadi Awang mahu jadi Perdana Menteri? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, bagi yang kali pertama mengikuti channel ini, sila tekan butang subscribe. Dan Anda tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Dan sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda excited kalau Hadi Awang benar-benar jadi Perdana Menteri? Agak-agak bagaimana jadinya kerajaan Malaysia kalau Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Itu persoalannya. Namun demikian, ulasan pada malam ini bertajuk, adakah Hadi Awang mahu jadi Perdana Menteri? Presiden PAS Abdul Hadi Awang telah dicabar oleh seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk mendedahkan identiti individu yang menawarkan kepada partinya untuk menyertai kerajaan perpaduan. Kata beliau, saya tidak terkejut sekiranya Hadi gagal untuk mendedahkan identiti individu ini, kerana individu ini tidak wujud. Sama seperti apabila Hadi gagal untuk memberikan sekelumit bukti pun untuk pelbagai tuduhan liar dan tidak masuk akal yang dilemparkannya terhadap DAP dan saya sebelum ini. Hadi telah menuduh DAP dan saya sebagai kononnya mempromosikan Islamofobia. Sebenarnya betul Hadi telah gagal dalam tanggungjawabnya sebagai duta khas ke Timur Tengah untuk 2 orang Perdana Menteri apabila dia gagal melaporkan insiden Islamofobia ini kepada Badan Pemerhati Islamofobia Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Tambahan lagi, dia juga gagal dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen untuk membangkitkan perkara ini di parlimen, kerana sangatlah tidak diterima untuk Islamofobia dibiarkan di dalam mana-mana dari 57 negara OIC. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli telah menafikan dakwaan Hadi yang mengatakan PKR menawarkan parti tersebut untuk menyertai kerajaan. Rafizi mengatakan yang dia tidak pernah mendengar apa-apa mengenai jemputan sedemikian, walaupun dia terlibat secara langsung dalam usaha pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Agak memalukan untuk Hadi dimaklumkan oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk berhenti berangan mengenai tawaran kononnya PAS diundang menyertai kerajaan perpaduan Anwar. Hadi menegaskan yang PAS patut diberikan peranan dominan, memandangkan mereka mempunyai jumlah kerusi terbanyak dari kalangan semua parti. Adakah Hadi hendak menjadi Perdana Menteri? Perkara ini menunjukkan ketiadaan kejujuran Hadi dalam cubaan menyertai kerajaan perpaduan kerana dia lebih berminat dengan dominasi PAS dan bukannya perpaduan. Atau adakah Hadi tersilap baca cadangan saya untuk PAS bekerjasama dengan kerajaan perpaduan Anwar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah lama berlanjutan, seperti masalah air selama 60 tahun dan masalah kekurangan pembangunan di Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagai satu jemputan rasmi untuk Hadi dan PAS menyertai kerajaan perpaduan Anwar. Tidak mungkin untuk Hadi tidak sedar mengenai penjelasan saya bahawa perkara ini adalah idea peribadi saya dan bukannya cadangan dari DAP atau Kerajaan Perpaduan Anwar. Kerana saya tidak berbincang mengenai perkara ini dengan Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke, atau mana-mana pemimpin DAP yang lain, apatah lagi dengan para pemimpin atau menteri dari Kerajaan Perpaduan Anwar. Walaupun saya menyokong idea untuk PAS menyertai Kerajaan Perpaduan Anwar, PAS perlu menunjukkan yang mereka bersedia untuk menunjukkan perubahan dengan menyokong titas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang menyeru supaya adanya kestabilan politik dan perpaduan nasional dalam negara. Sebagai permulaan, adakah Hadi bersedia untuk menarik semula dan memohon maaf untuk pelbagai tuduhan liarnya sebelum ini yang dibuat terhadap DAP dan saya? Kedua, adakah ahli-ahli Parlimen PAS akan menunjukkan yang mereka akan berhenti memainkan isu-isu perkauman dan keagamaan
dan sebaliknya menjadi contoh tauladan sebagai ahli parlimen yang menyokong kestabilan politik dan perpaduan nasional? Ketiga, adakah PAS akan menyokong matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai contoh dialog, persefahaman, toleransi dan keharmonian antara etnik, agama, budaya dan tamadun kepada dunia? Ditulis oleh Lim Kit Siang, seorang veteran DAP. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada kali ini, jangan lupa bagi yang kali pertama tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini tergempar di seluruh Malaysia apabila seorang ahli perniagaan menyerahkan dokumen berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Habislah Muhyiddin kali ini. Itulah saya kata sebelum ini. Kita harap sangat-sangat Muhyiddin Saman Anwar Ibrahim, supaya kelihatan dan kedapatan siapa sebenarnya yang bohong, siapa sebenarnya yang terkantui tercedok, dan siapa sebenarnya yang benar. Karena kita berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada fakta cakap-cakap semata-mata. Anwar Ibrahim kata, kalau kamu nak saman saya, silakan. Teruskan, kata Anwar Ibrahim. Tapi dia berkata atau bercakap dengan asas yang kukuh, kata Anwar Ibrahim. Dan belum sampai pun 2 hari selepas Muhyiddin Yassin mempertimbangkan untuk mau menyaman Anwar Ibrahim, ini pula berita yang paling menyedihkan. Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional disangka walaun semua sudah gembira bersorak-sorai. Mereka kata Anwar Ibrahim fitnah lah, Anwar Ibrahim kedapatan fitnah lah, Anwar Ibrahim bakal disaman lah, semoga Anwar Ibrahim bankrupt lah karena disaman oleh Muhyiddin lah dan sebagainya. Hari ini sudah kelihatan ada bukti baru yang pastinya akan membuatkan SPRM tidak teragak-agak membuka kertas siasatan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang dan Transformasi Institusi, yaitu Azalina Othman Said. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa kes dana judi dihentikan ataupun digugurkan. Tetapi apa yang dia kata hanya akan pada bila-bila masa boleh dibuka semula. Jadi hari ini saya yakin, saya pasti SPRM pasti akan membuka kertas siasatan selepas mendapat bukti yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, yang pastinya bukti paling ditakuti oleh Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional, khususnya parti PAS dan juga Hadiah Wang. Jadi kalau selama ini parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang punya gagasan bersih, prihatin, cekap, apalagi itu bersih, prihatin, dan stabil, sekarang bagaimana? Tinggalkan komen Anda. Persoalan besar daripada netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini, antara yang bertanya ialah, adakah ahli perniagaan ini bercakap benar atau data bukti yang dibawa, dokumen yang dibawa itu adalah dokumen yang sahih dan dokumen yang benar? Saya yakin dokumen yang dibawa oleh ahli perniagaan ini adalah dokumen yang sahih dan benar. Ialah yang dia datangi membawa dokumen ini bukan orang biasa-biasa, bukan ketua kampung, bukan penghulu. Ini adalah SPRM. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi selepas ini? Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan antara Perikatan Nasional dengan syarikat perjudian kepada SPRM. Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata, SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu ekoran kekurangan bukti. Ahli perniagaan bernama Rashad Yusof itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dan dilaporkan di soal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today.
Rashad, 52 tahun, menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Ini yang kita harapkan. Semoga Rashad, 52 tahun ini, benar-benar adalah orang yang bebas, berkecuali dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Semoga beliau bukan ada kaitan dengan parti politik maupun NGO. Tapi biasalah, netizen ini tak sampai 1 jam akan kenallah siapa orang ini. Mereka akan cari sampai ke lubang cacing untuk mau mengenali siapa Rashad ini. Pada Desember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan Perikatan Nasional dalam PRU 15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan has judi. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said menerusi jawapan Parlimen berkata, SPRM tidak membuka kertas siasatan berkenan dakwaan itu kerana maklumat yang ada terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkannya. Ia menyebabkan beberapa pemimpin PN mengecam Anwar mendakwanya sebagai berbohong. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula berkata, dia menimbang untuk memfailkan saman terhadap Anwar. Anwar bagaimanapun bertegas dia tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas. Kita sebenarnya mengharapkan sebenar-benarnya supaya Muhyiddin Yassin betul-betul menyaman Anwar Ibrahim. Hanya dengan saman barulah kita tahu siapa benar, siapa yang tak benar. Hanya dengan saman kebenaran boleh diketahui. Hanya dengan saman seseorang itu boleh menutup ataupun boleh mengembalikan maruahnya. Sekarang ini ada 2 orang yang akan terpalit dengan maruah. Pertama sekali tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri kita, yang pastinya sekarang ini dikecam hebat di mana-mana platform media sosial, dan maruah beliau juga sudah tercalar yang dikatakan berbohong oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS. Beberapa orang pemimpin PAS telah membuat sidang media memohon supaya Anwar Ibrahim tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Tapi syukurlah Anwar Ibrahim, seperti yang telah saya katakan di awal-awal tadi, dia bertegas untuk tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas, dan Anwar Ibrahim telah menyatakan pendirian beliau bahwa beliau tidak akan sekali-kali berundur diri, beliau tidak akan sekali-kali memohon maaf kerana beliau sedia untuk disaman. Dan kali ini sudah terbukti dan kita tinggal tunggu apa tindakan SPRM seterusnya selepas mendapat dokumen sulit ini yang berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Yang pentingnya kita akan lihat tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa jam lagi, nama orang ini yaitu Rashdan Yusuf pasti akan tular di mana-mana, dicari sehingga ke lubang cacing, dan kita akan tahu adakah beliau ini betul-betul tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Saya berharap beliau memang tiada kaitan dengan mana-mana parti politik ataupun NGO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.